Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube yang saya kasihi sekalian, kepada viewers, kepada subscribers channel saya Taslak Network Official. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi menyokong channel saya. Dan kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel saya, bolehlah mulakan subscribe sekarang agar saya dapat membuat video-video yang lebih baik sebagaimana yang saya janjikan kepada anda selepas 16 Oktober. Sejak sekian lama saya tak buat video ya. Saya sibuk sikit dengan tugas-tugas saya. Dan ramai juga yang bertanya dalam komen-komen YouTubers yang lain yang saya masuk, kenapa saya tak buat video. Saya kata saya sibuk lah. Memang sibuk. Dan sahabat, kalau kita lihat YouTubers yang dekat dengan saya lah, kita tengok banyak juga perkara-perkara yang agak mengejutkan ya berlaku, di mana saya nak beri react sikit lah kepada channel Sidang Kalam yang dihostkan oleh Ustaz Muhammad Noor bin Durus kalau tak salah saya, dan juga channel Dr. Nasir Vlog yang dihostkan oleh Dr. Nasir, yang mana mereka berdua, dua channel ini seolah-olah ada pertelanggahan masing-masing di dalam beberapa perkara. Perkara utama yang saya nampak berkenaan dengan komen ataupun react daripada Nodrus ya, react Nodrus tentang Suluh Bidar yang dibuat oleh Ustaz Rosdi Hassan ya. Dalam, saya tak pastilah, saya tak tengok Suluh Bidar tu dalam Facebook ke, mungkin dalam YouTube, saya tak tengok. Tetapi berdasarkan kepada video Nodrus menyatakan Rosdi Hassan membuat apa nama prop dengan preparation yang maknanya menipulah di dalam video menghadirkan Suluh Bidar itu. Maka dengan sebab itu Tuan Rosdi telah pun merasa agak sedih lah, kecewa dengan cara Ustaz Nodrus membuat reaction sebegitu, sedangkan tidak menghubungi terus Ustaz Rosdi dan tidak berbicara direct dengan Ustaz Rosdi dan bertanya adakah ianya benar ataupun membuat secara palsu lah, maksudnya adegan-adegan itu adalah palsu belaka. Dan berdasarkan kepada video Sidang Kalam tersebut, memang Sidang Kalam mengecam dan mengatakan perkara itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Dan jadi dengan kemarahan Ustaz Rosdi tersebut, saya juga menyokong apa yang Ustaz Rosdi katakan itu, kerana tidak sepatutnya seorang ustaz seperti Nodrus ini mengeluarkan kata-kata dengan tanpa usul periksa ya, tanpa usul periksa, dan seolah-olah memperlekeh-lekehkan orang lain dan tidak menghormati orang tua. Berkali-kali Ustaz Rosdi di dalam live bersama Dr. Nasir ya, di dalam channel Dr. Nasir Vlog, beliau berkata hormatilah orang tua. Dan Ustaz Rosdi sendiri tidak menyentuh atau kacau Nodrus. Mengapa pula Nodrus berkali-kali membuat video tentang Ustaz Rosdi, dan hal ini diangkat kembali oleh Dr. Nasir Vlog supaya kes ini dibuka, maknanya menyediakan cabaran-cabaran tertentu berkaitan dengan Suluh Bidar ya, berkaitan bagaimana nak adakan kembali memanggil Suluh Bidar tersebut di tempat-tempat yang disediakan ataupun dikehendaki oleh
sidang kalam dan supaya Nodros hadir sendiri bersama-sama dengan Ustaz Rosdi untuk melihat sendiri apakah ianya satu perkara yang palsu yang menggunakan props ataupun ia buat secara semula jadi dengan menggunakan kepakaran Ustaz Rosdi untuk memanggil suluh bidar di dalam air. Hantu air lah tu, lebih kurang kan. Suluh bidar ni saya pun tak berapa faham, tapi saya rasa itu hantu air lah tu. Dan saya menyokong Ustaz Rosdi membuat begitu untuk membersihkan namanya dan juga untuk membuktikan kepada Nodros dan orang awam keseluruhannya yang menonton ya di Nusantara ini supaya orang kata tidak bersangka-sangka ataupun menyangka buruk kepada Ustaz Rosdi. Dan Nodros sudah tentu sekali menjatuhkan imej Ustaz Rosdi dan patut sekali Ustaz Rosdi membuat cabaran tersebut yang mana sebenarnya kalau mengikut live Dr. Nasir Vlog, cabaran itu datang daripada Nodros. Dan mereka satu tim ya, antara bergabung antara Dr. Nasir dan beberapa orang daripada Ustaz Rosdi dan Ustaz Rosdi sendiri. Saya lihat dalam live beliau Dr. Nasir ya, mereka hadir di suatu tempat di Tasik Banding dan saya pernah sampai beberapa kali dan saya pernah suatu ketika dulu ada di sana dan pernah mandi di sana. Dan Tasik Banding ni memang begitu luas dan panjang ya, dan dalam sekali, dan ingin membuat untuk panggilan suluh bidar di kawasan tersebut dengan hadirnya menjemput Nodros sendiri hadir di tempat tersebut. Dan Nodros sendiri boleh memilih mana-mana tempat. Dan saya tidak mengikuti kata live, tapi saya tengok video-video Dr. Nasir Vlog ya, selepas live menyatakan bahawa mereka menunggu Nodros. Mereka menunggu Nodros sehingga jam 5 petang hari Ahad supaya hadir dan untuk membuat perbincangan, dan Nodros sendiri boleh memilih mana-mana tempat di dalam Tasik tersebut ya, untuk diadakan satu orang kata pertunjukan ya, untuk memanggil suluh bidar yang sebelum ini telah dibuat oleh Ustaz Rosdi Hassan di suatu tempat di dalam Malaysia. Dan saya juga melihat video sidang kalam menyatakan beliau on the way ke mana pun tak tahu. Inilah sesuatu yang saya rasa tidak patut lah ya, tidak patut seorang ustaz yang mencabar Rosdi Hassan supaya menunjukkan kembali kepakaran beliau, tetapi apabila diminta hadir untuk membuat perbincangan di suatu tempat dan ternyata Nodros tidak hadir. Dan patutlah mereka mengatakan Nodros ini, jadi itulah yang dikatakan pandai berkata-kata saja Nodros ini di dalam bilik bersama beberapa orang di hadapannya, tetapi apabila dicabar ataupun apabila Ustaz Rosdi Hassan menyahut kembali cabaran beliau terus terdiam dan tidak menjawab dengan membuat live pula dengan cerita-cerita lain ya, mengalihkan pandangan kepada umum kepada cerita-cerita lain dan mengatakan tidak perlu ambil peduli. Wah, itu sesuatu senanglah kalau macam tu. Saya pun boleh, saya kata orang gedebung, lepas tu kau buat tak peduli, orang tu react kepada engkau balik, lepas tu kau buat tak peduli. Di mana letaknya credibility engkau seorang ustaz
yang orang rata-rata panggil kau ustaz. Betul ke kau ustaz? Di manakah letak kau punya, orang kata, prinsip sebagai ustaz? Ustaz ini sudah tentunya orang-orang yang menyebarkan agama Islam kepada umum. Dan boleh percaya, macam manakah untuk orang ramai nak mempercayai kamu? Dan bermaknanya apa yang kamu ceritakan di dalam bilik kamu itu hanyalah sekadar pengetahuan yang kamu baca, bukannya apa yang kamu tahu. Dan kamu suka sangat mengambil orang kata macam mana ya, nak membuat react kepada orang tu, react kepada orang ni untuk melakukan, menambahkan penonton, meramaikan penonton di channel YouTube kau, dan yang sebenarnya kau tidak ada apa-apa. Kalau saya kata begitu, boleh tak Ustaz Nodros? Ya, sebab kamu kena bertanggungjawab. Dan saya sendiri pun ingat nak tengok sejauh mana apa yang kamu kata itu benar. Dan saya nak tengok juga, benarkah Ustaz Rosdi ni memanggil betul-betul seluruh bidar tersebut. Dan ini sesuatu yang baik kepada umum, yang boleh ditunjukkan kepada orang ramai bahawa apa yang Ustaz Rosdi buat sebelum ini adalah benar. Dan kamu telah mengaibkan Ustaz Rosdi dan mengata Ustaz Rosdi itu macam-macam. Dan kamu harus bertanggungjawab. Kamu harus bertanggungjawab. Jangan menjadi dayus, Ustaz Nodros. Jangan menjadi dayus. Apabila orang cabar balik, kamu dah mulai goyah. Saya lihat muka kamu juga dalam ceramah terbaru kamu pun, nampak muka kamu itu ada goyah. Goyah ni apa? Berdebar-debar lah. Dah macam tak ada telur lah, lebih kurang macam tu. Saya tidak menjembelahi mana-mana, yang sebenarnya tak menjembelahi Ustaz Rosdi. Saya tidak ada kepentingan kedua-dua belah pihak. Tetapi saya follow anda dan saya semualah. Dan saya lihat kedua-dua belah pihak, dan saya nampak sepatutnya kamu mesti hadir dan membuat perbincangan yang rapi dan tunjukkan bahawa kamu ini benar-benar serius dalam apa yang kamu ungkapkan dan bertanggungjawab dengan ungkapan kamu. Itu yang lebih penting. Dan apa lagi apabila kamu mengajar agama Islam kepada umum, dan jika kamu menipu, bagaimana? Bermaknanya kamu ini seorang yang tidak bertanggungjawab. Boleh jadi kamu menipu dalam mengajar agama Islam kepada umum. Jadi tidak patut. Dan ini adalah mencalar kredibiliti kamu sebagai seorang ustaz. Ya. Dan saya rasa tidak perlu lagi saya panggil kamu ustaz, sebab kamu pun bukan seorang ustaz yang sebagaimana yang saya anggapkan. Seorang ustaz ini ialah seorang yang baik. Seorang ustaz ini ialah seorang yang bertanggungjawab. Seorang ustaz mestilah seorang yang berkredibiliti tinggi, jujur, amanah dalam pengucapan beliau. Itu yang penting. Tetapi apa yang kamu buat hari ini, ternyata dan terbukti bahawa kamu seorang yang tidak bertanggungjawab di dalam perkara tersebut. Dan mungkin dalam perkara-perkara lain juga. Dan kamu suka untuk mengaibkan orang lain untuk semata-mata untuk kepentingan diri kamu dan channel kamu. Dan ini amat berbahaya kepada masyarakat umum di Malaysia ini, ya, kerana kamu bertinggal di Malaysia dan berceramah di Malaysia, dan inilah yang memberi kesan yang buruk kepada masyarakat, ya. Betul tak kawan-kawan? Bolehlah kawan-kawan buat komen. Doesn't matter, you can comment dan beri cadangan-cadangan yang baik. Saya apa yang saya kata ini kalau tidak betul, saya mohon maaf. Pada saya itu adalah luahan daripada hati saya sendiri, yang mana saya merasakan tidak patut kamu, Ustaz Nodros, tidak hadir ke tempat yang dijemput oleh Dr. Namasih Vlog dan juga Ustaz Rosdi dan rakan-rakannya di Tasik Banding tersebut. Ya, Perak, ya, dekat dengan Gerik. Selepas Gerik, jalan menghala ke Kelantan, ya, di Lebuh Raya Timur Barat. Itu baik. Saya rasa itu tempat yang baik juga untuk diadakan
orang kata Suluh Bidah tersebut, sebab tempat itu begitu menarik sekali dan luas, dalam dan menakutkan. Sebenarnya menakutkan juga. Ya, inilah seorang ustaz yang pandai bercakap tetapi tidak bertanggungjawab. Ya, banyak lagi ceramah-ceramah beliau yang saya rasakan tidak patutlah. Tidak patut beliau mengucapkan, terutamanya serangan kepada Dr. Jahid, serangan kepada berkenaan dengan suluk Tok Seleho dan banyak lagi hal-hal lain yang kamu utarakan kepada umum di dalam channel kamu, dan sekiranya ada orang ungkit kembali, adakah kamu itu bertanggungjawab? Ya, apa yang kamu kata itu berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kepada pembacaan kamu, bukan berdasarkan kepada pengalaman kamu. Ya, contohnya bersuluk. Berapa lama kamu pernah bersuluk? Ya, di mana dan bagaimana kamu bersuluk pula? Dan kamu boleh samakan bersuluk itu dengan ahli-ahli sihir bertapa, dan kamu tidak boleh bezakan antara bersuluk dan bertapa. Ya, dan inilah saya berpendapat bahawa kamu ini dan mungkin ramai lagi anak-anak muda yang mengaku diri mereka ustaz, tetapi pemahaman mereka ini secara literal saja dan Allah tidak masukkan ke dalam kalbu mereka. Dan memang mereka boleh bercakap, mereka boleh menghurai ayat Al-Quran, mereka boleh menghurai hadis, mereka dalam pelbagai bidang, tetapi hanya sekadar huraian yang mengikut akal fikiran secara literal dan tidak masuk ke dalam kalbu, bukan datang daripada hati yang suci murni. Itu kawan-kawan, bahaya di zaman akhir ini. Ya, macam-macam jenis manusia, ya, terutama sekali di dalam bidang keagamaan kita, yang mana kita mengharapkan ustaz-ustaz supaya mengajar kita orang awam ini ilmu-ilmu agama, supaya kita dapat bekalkan diri kita untuk bertemu Allah di hari pengadilan nanti. Tetapi malangnya ramai juga ustaz-ustaz yang menggunakan platform-platform yang ada hari ini untuk cari makan. Cari makan itu pada saya tidak ada masalah, tetapi cari makan dengan memanipulasikan pelbagai perkara dengan ilmu yang mereka ada. Mereka manipulasikan seolah-olah mereka ini ilmu tinggi, tetapi mereka manipulasikan ilmu itu untuk kepentingan diri mereka sendiri, dan mereka sanggup menjatuhkan ulama-ulama yang lebih tua, sanggup memperlekehkan para ulama, ya, dan tidak seperti orang dulu-dulu yang mana menghormati ulama, kalau nak tegur pun tegurnya cara beradab. Dan ya, apa yang kita tengok hari ini, ya, masya-Allah, ya, anak-anak muda yang belajar agama setahun jagung sudah pandai menegur, memperlekehkan ulama-ulama dan asatizah-asatizah yang lebih senior, yang lebih tinggi ilmunya daripada mereka. Ya, itulah yang hadirnya saya sebagai orang awam di dalam channel YouTube ini, sekurang-kurangnya memberi balance kepada umum yang mana boleh menonton pelbagai versi, dan saya membuat react ini bukan apa, supaya orang awam di luar sana tidak terkeliru dan mempercayai 100% apabila seseorang itu dipanggil ustaz seperti Ustaz Nodros ini. Ya, Ustaz Nodros ini. Ya, saya bukan apa. Ya, kalau dia benar-benar seorang yang bertanggungjawab, dia kena bertanggungjawab terhadap apa semua yang dia ucapkan di dalam media sosial. Itu yang saya mahu. Dan jika apa yang kita cuba react kepada beliau, dan beliau mestilah
memberi respon dan bertanggungjawab di atas apa yang kita react. Itu saja kawan-kawan, video pendek pada kali ini selama 20 minit. Ya, saya berceloteh kerana sudah lama saya tidak membuat video di YouTube ini, banyak minggu juga berehat, dan diharap kawan-kawan jangan tinggalkan saya, ya, sokonglah saya, ya, walaupun video secara direct dan tidak secanggih orang lain, namun demikian kita adalah sahabat dunia akhirat, ya, antara anda dan saya. Sekiranya ada bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan sahabat semua, saya mohon maaf. Sekali lagi, dengan ini saya sudahi bicara saya yang ringkas ini, dan saya memohon anda memberi reaction yang baik-baik, komen yang baik-baik kepada video saya, dan yang baik itu ambillah sebagai iktibar kepada anda semua dan kita semua, yang mana boleh dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Jangan jadi seperti apa yang saya katakan tadi, seorang yang tidak bertanggungjawab, ya, dan yang tak baik itu letak jauh-jauh. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.